Ini kita nak masuk bab 7, pelan dan dongakkan matematik tingkatan 3, bahagian 1 ya. Okey, kita tengok PowerPoint ini, cikgu ambil daripada seorang guru di Facebook. Okey, kita tengok bab ini. Baik. Kalau kamu tengok gambar yang pertama ini, kita tengok dari sebelah depan, dia adalah bulatan, bayang dia betul. Tapi kalau kita tengok dari sebelah sisi, dia adalah merupakan segi empat. Pun tidak salah. Okey. Okay, lepas tu kita tengok lagi. Untuk objek ini, kalau kita tengok dari depan, tampaknya memang bulatan. Kalau kita tengok dari atas ke bawah, kita nampak bentuk segitiga. Kalau kita tengok dari depan, sisi, kita nampak segi empat. Ini semua bayang-bayang objek ini di sudut yang berlainan. Kalau di depan, kalau di sisi atau dari atas. Okey, seterusnya ini banyak lagi lah, banyak lagi perspektif yang berbeza. Okey, seterusnya kita tengok apa itu permukaan melengkung. Permukaan melengkung merujuk kepada tepi silinder, tepi kon dan keseluruhan sfera. Manakala permukaan rata dia adalah semua bahagian dalam kuboid, tapak bulatan di silinder, tapak bulatan pada kon. Okey, kita nak tengok sata. Sata ialah permukaan rata. Okey, kita tak ambil kira yang melengkung, kita tengok yang rata pada objek. Terdapat 3 jenis sata, iaitu sata mengufuk. Okey, sata mengufuk sebegini, sata mencangcang yang berdiri dan sata condong. Okey, condong. Ada 3 jenis sata yang rata. Okey, next. Baik, kita tengok ini merupakan sebuah cuboid dan permukaan atasnya adalah sebuah segi empat. Tepat. Kita tandakan keempat-empat sudutnya sebagai huruf bucu A, B, C dan D. Okay, kita tengok sata ini adalah permukaan rata pada cuboid, kita panggilnya sata. Okey, dan sekarang cikgu letakkan satu garis merah sebagai objek. Garis merah ini diberi nama garis SR. Okay, dia macam satu batang pensel diletakkan secara mencondong di atas sehelai kertas. Okay, lebih kurang macam itu. Dan ini dipanggil objek. Apabila objek ini, kalau kita sulurkan lampu dari atas, dia akan membentukkan bayang. R akan, okay, ini garisan R ke bawah, tegak. Okay, tegak 90 darjah. Namanya garisan norma. Okay, norma. Okay, sebab dia tegak dengan sata. Okay, ini sata, dia tegak dengan sata. Garisan biru ini macam bayang-bayang pensel. Yang merah itu cikgu umpamakannya sebagai pensel. Yang garisan biru itu umpamanya sebagai bayang bagi pensel itu. Okey. Dan cikgu berikan satu huruf di bawah R, tegak di bawah R adalah T. Dan garisan biru itu bayangnya kita panggil unjuran ortogon. Okey. Objek menjadi unjuran ortogon. Okey. Norma kepada suatu sata ialah garis lurus yang berserenjang iaitu 90 darjah atau bersudut tegak dengan sebarang garis pada sata tersebut. Garis pada sata sekarang adalah ST. Dia berserenjang, dia bersudut tegak, jadi namanya norma. Dia mesti tegak. Kalau begini, bukan. Dia tidak 90 darjah. Dia mesti tegak macam tiang bendera, macam tiang lampu tegak. Baik, unjuran ortogon pula ialah imej yang terbentuk yang garisan biru itu. Apabila unjuran garis dari objek berserenjang dengan sata tersebut, dia diunjurkan dari atas ke bawah. Ini tak adalah lekat, mereka lekat. Jadi ini ke bawah. Macam bayang dia. Itu dipanggil unjuran ortogon. Jadi objektif pembelajaran hari ini adalah kita nak melukis unjuran ortogon. Kamu mesti faham. Kita tengok satu lagi contoh. Di sini ada dua kuboid dengan dua permukaan, satu besar, satu kecil. Okey. Dan cikgu akan tandakan segi empat yang kecil ini dengan huruf RSTU dan garisan biru yang halus itu dari R
dari U, dari S, dari T menuju kepada SATA di belakang, mereka adalah norma. Okay, norma, garisan 90 darjah dengan SATA. Jadi R dipancarkan kepada V, S ke W, T ke X, U ke Y. Mereka akan membentukkan unjuran ortogon pada SATA di belakang itu. SATA yang mencangcang yang berdiri. Okay, ini SATA yang macam dinding. Berdiri. Kalau cikgu sulurkan lampu dari depan RSTU, bayangnya memang akan pada dinding di belakang SATA mencangcang itu. Membentuk segi empat biru di belakang. Itu dipanggil unjuran ortogon. Seumpama bayang. Okay. Okay, satu lagi contoh. Kalau cikgu letaknya secara mengufuk. Okay. Cikgu namakan SATA di atas adalah RSTU. SATA di bawah adalah macam lantai. Okay. Kalau cikgu sulurkan lampu dari atas ke bawah, dan kita akan melukis norma dia tegak, tegak 90 darjah dengan SATA di bawah itu yang dipanggil norma. Okay, dia macam inilah unjuran ortogonnya dari atas turun ke bawah. Okay, diunjukkan itu maksudnya. Okay, dipancarkan dari atas ke bawah. Jadi kita namakan R menjadi V, S menjadi W, T menjadi X, U menjadi Y. Itu SATA mengufuk macam lantai. Kalau SATA mencangcang dia macam dinding. Okey. Nah, ini dia. Ini macam dinding, kamu ingat dinding. Ini kamu ingat lantai. Okey. Baik, kita teruskan. Cikgu tak nak sambung di sana. Kita pergi ke latihan sekejap. Okey, cikgu dah terangkan unjuran ortogon adalah image, image yang terbentuk pada SATA oleh norma-norma. Norma pula adalah garis yang berserenjang 90 darjah tegak. Okey. Baik. Sekarang kita tengok latihan ini. Tentukan sama ada setiap unjuran pada SATA mengufuk berikut ialah unjuran ortogon atau bukan. Jadi kita tengok sebegini. Okey, yang contoh ini dia tegak. Dia tegak. Memang dia tegak. 90 darjah. Okey. 90 darjah tegak. Jadi dia adalah unjuran ortogon sebab dia ini dipanggil norma dia. Garisan tegak macam tiang lampu, ingat. Norma macam tiang lampu. Okey. Jadi di sini yang bukan adalah nombor 2 ni. Sebab ini tidak tegak. Dia membentuk sudut kurang daripada 90 darjah. Ya, ini bukan, tidak seperti tiang. Jadi ini bukan. Kalau dia mesti tegak macam ni ke bawah. Ni. Tegak ke bawah baru betul. Macam ni baru betul. Okey. Yang ini ya. 90 darjah ni. Ini pun ya. Dua-dua ni adalah unjuran ortogon sebab garis ini memang tegak. Macam tiang lampu. Okay, next. Soalan B. Tentukan sama ada setiap unjuran pada SATA mencangcang. SATA mencangcang macam dinding. Okay, kamu ingat SATA mencangcang macam dinding. Adakah unjuran ortogon itu? Adakah itu unjuran ortogon? Contoh yang pertama bukan. Sebab sini kecil, sini besar. Bila dia bersambungan macam tu, dia tak akan tegak. Dia tak akan tegak. Kalau dia tegak, dia mesti 90 darjah. Jadi ini bukan. Okay. Ini ya. Sebab memang tegak. Tegak 90 darjah. Ini pun ya sebab dia tegak. 90 darjah. Nombor 3 ini. Sini tegak. Betul. Dengan SATA. Tapi ini tidak. Ini tidak tegak. Dia condong. Jadi ini bukan. Okey. Okey, seterusnya kita nak buat bahagian C ini. Cikgu tunjukkan di sini. Okey, standard pembelajaran kita melukis unjuran ortogon. Kita tengok bahagian C. Okey. Sekarang cikgu nak tunjukkan bagaimana kita melukis unjuran ortogon bagi objek yang diberi. Dan dia nak pada SATA mengufuk seperti yang dilihat dari arah X. Arah X ini di atas. Okey. Ini dari atas ke bawah.
Kamu tengok soalan ini. Okey, kita tengok contoh di sini. Kalau kita tengok dari atas ke bawah, dia seperti ini. Sata ini diunjukkan ini normal dia. Dia akan GB. Okey. Kita lukis. Jadi apa yang kita lukis adalah tapak di sini juga. Okey, macam lantai ya. Jadi sini 4 cm dan tepi sini 2 cm. Ikut ukuran pada cuboid. Baik, sekarang cikgu nak terangkan macam mana kita namakan bucu. Kalau cikgu lihat dari atas ke bawah, cikgu nampak hash dahulu. Jadi tulis hash dulu, kemudian slash, tulis A. Okey, ini bucu yang dekat dengan kita. Sebelah kiri. Sebelah kanan adalah B. Sebelum B adalah G. BG kita tulis. GB. G dahulu, kemudian baru nampak B sebab B di bawah, G di atas. Okey. Sekarang kita tengok bucu yang jauh dengan kita iaitu D dan C. Nak tulis C mesti F, lepas tu C. F, C. E kemudian D, ED. Okey, lengkap jawapan ini. Kunjuran ortogon dah kita lukis. Okey. Baik, sekarang cikgu nak tunjukkan contoh ini. Macam mana kita nak lukis soalan satu. Okey. Baik, kita perlukan pembaris. Okey. Baik, sekarang kita tengok dari atas ke bawah. Kita akan nampak sama ada bumbung ini atau tapak lantai ini yang kita akan lukis. Kalau lihat dari arah X. Jadi, cikgu nampak bahawa cikgu akan lukis EF di depan cikgu. Dipanjangkan sampai ke H dan G. Ukurannya, cikgu ambil di sini 2 cm dan 3 cm. Okay. Di atas E adalah A dahulu. Di atas F adalah B dulu. Dan di atas G adalah C, di atas H adalah D. Kita kena tandakan sebegitu rupa. Okay, sekarang kita lukis. Cikgu akan mula dengan garisan EF 2 cm. Okey, kemudian kita lukiskan sebelah tepi dia 3 cm. Kita ukur elok-elok 3 cm. Sebelah lain 3 cm juga. Okay, lepas tu kita lengkapkan segi 4 ini. Atas ini memang 2 cm. Okey. Okay, kita lukis 2 cm. Okay, sekarang kita akan labelkannya. Yang bawah ini cikgu padam. Okay, cikgu padam ni. Baik, kita label yang di atas ini. Okay. Kalau kita tengok dari atas, D di sini. Kemudian di bawahnya adalah H, D, H. C, G. Dan sini depan ini B, turun jumpa F, A jumpa E. Lengkapkan 2 cm dan 3 cm. Okay. Jadi kita boleh cek sama ada semua huruf sudah kita tulis atau tidak. Kita kena dapat cek. Cikgu cek lah. A, B, C, D, E, F, G, H. Betul. Ada 8 bucu. Okay, selesai. Okay, soalan 1 dah selesai. Lengkap dengan ukuran dengan bucu. Okay, sekarang cikgu nak tunjukkan soalan 2. Kalau kita lihat dari atas, dia merupakan sebuah bulatan. Bulatan itu berukuran 2 cm sejarinya. Jadi kita kena guna
pembaris untuk mengukur jangka lukis. Okey, kita letak jangka lukis kita ukur 2 cm. Lebih kurang kamu ukur sendiri, lebih kurang macam ni. Kita alihkan pembaris dan kita akan buat bulatan. Okey, kita letakkan satu pusat, kemudian kita lukis. Okey. Guna warna hijau. Kita lukis. Okey. Jadi ini adalah unjuran ortogonnya. Kita tak ada huruf di sini, jadi kita hanya tuliskan jejarinya sahaja. Okey, tulis jejarinya 2 cm. Okey, dah siap. Okey, untuk soalan 3 ini, dia merupakan sebuah kon. Dari atas kita nampak satu bucu ini dan juga bulatan ini. Jadi kita akan lukis satu bulatan dan pusatnya. Okey. Okey. Jadi cikgu mula lukis. Sebelum itu kena buka jangka lukis 2.5. Okey, ukur elok-elok. Dapatkan 2.5 cm. Okey, tandakan puncak dia. Letakkan jarum jangka lukis pada pusat dan kita buat bulatan itu. Okey. Okey, di sini dah siap dah. Kalau kamu nak boleh tandakan macam tadi. Ini adalah jarinya 2.5 cm dan tak perlu labelkan huruf. Okey. Okey, sekarang kita tengok soalan bahagian D. Okey, untuk bahagian D ini kita akan melukiskan unjuran ortogon pada sata mencangcang. Dia macam dinding. Okey, macam dinding. Yang tadi macam lantai. Dia lihat dari arah Y, dari depan. Dari arah depan atau sisi. Okey. Kita tengok contoh. Okey, untuk contoh ini, kalau kita tengok dari depan, kita akan nampak segi empat ini dari depan. Okey, kita nampak segi empat ini. Okey, kalau segi empat ini kita unjurkannya ke belakang, dia akan menjadi segi empat yang di belakang itu. Di sini. Okey, sama, mereka dua-dua berbentuk sama. Jadi, apa yang kita nak lukis adalah kejap. Okey. Apa yang kita nak lukis adalah segi empat itu yang tingginya 3 cm, 3 cm, tapaknya 4 cm. Tingginya 3, lebarnya 4. Jadi bila kita lukiskan, kita tuliskan bucunya. Nampak H, kemudian E, HE, nampak G, kemudian F, GF, A, kemudian D, AD, dan BC. Okey, ini lihat dari hadapan arah Y. Okey, untuk soalan satu ni kita tengok. Okey. Kalau kita tengok dari arah Y, kita akan nampak permukaan ini. Okey. Tingginya 4, lebarnya 2. Seperti ini. Dan hurufnya EH, FG, atas BC, kanan kiri AD. Jadi sekarang kita akan lukis ini. Kita perlukan pembaris. Okey, cikgu akan lukis
bahagian tapak dia 2 cm. Okey, ini 2 cm. Ukur elok-elok bermula daripada sifar. Kemudian tingginya 4 cm. Okey, 4 cm. Okey, sebelah sini pula sama 4 cm. Dan akhir sekali di atasnya 2 cm lagi. Okey. Dan kita akan melabelkannya. Kita akan labelkan hurufnya. Okey, kita nampak dari bawah nampak E, H. Tulis E kemudian H. Kita mesti tengok dari arah Y. E dahulu kemudian nampak H. Sebelah kanan F, G. Sebelah atasnya B, C. Dan sebelah kanan kirinya A, D. Okey. Kemudian kita tuliskan 2 cm dan 4 cm. Selesai. Okey. Sekarang kita tengok soalan 2. Sekarang cikgu nak tengok dari arah Y. Sisi. Kalau sisi, dia akan menjadi segi 4. Okey, dia menjadi, kamu boleh bayangkan, jika kita guna pisau potong di sini, kita potong, dia akan membentuk macam tu. Dan turunkan, dia membentuk satu segi 4. Okey, segi 4 yang lebarnya, okey, kalau kita tengok dari atas, ini lebarnya, diameter dia. Jejaringnya 2, 2 tambah 2, 4. Jadi kita tahu yang atas ini 4 cm. Tingginya 3 cm. Jadi kita akan lukis 4 di atas, tingginya 3. Okey, segi 4 yang sebegini rupa. Jadi kita mula lukis tapaknya 3 cm. Tapaknya 4 cm. Okey. Kemudian kita lukis tinggi dia. Tingginya 3 cm. Okey, sebelah yang lain 3 cm juga. Okey, lepas tu kita lengkapkan segi 4 ini. Okey. Dan sekarang kita perlu labelkan sini 4 cm, sini 3 cm. Tak ada huruf yang perlu kita tandakan, tak ada bucu. Okey. Baik, sekarang kita tengok untuk soalan 3. Kalau kita tengok dari arah Y, kita masih nampak bulatan itu. Masih bulatan jejari 2 cm. Jadi kita akan lukis satu bulatan guna jangka lukis. Ukur 2 cm. Kita ukur 2 cm. Okey, ini dah ada 2 cm. Okay, alihkan pembaris. Kita letak satu pusat. Okey, dan kita lukis. Okey. Tak payah pusatnya. Okey, biar kita nak tuliskan jejarinya 2 cm dari tepi arah Y. Okey. Jadi kamu siapkan kerja ini ikut apa yang cikgu ajar.